Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, hari ini kita akan buat ulasan perlawanan antara Terengganu versus Penang, yang mana Terengganu menang 1-0 pada perlawanan ini hasil jaringan daripada Ubaidullah. Okey. Pada perlawanan ini, kalau kita lihat pasukan Terengganu waktu first half dan juga second half, mereka melakukan pertukaran yang awal, dan untuk first half kita boleh nampak winger yang berbeza, di second half winger juga berbeza. Dan untuk game ni boleh dikatakan nak kata best sangat pun tak, tetapi sebenarnya Terengganu agak rugilah. Sebab apa? Sebab mereka di second half mereka membuat pertukaran di bahagian serangan dengan overload di bahagian hadapan dengan penggunaan 5 player. So jadi lebih kepada 4-1-5, yang mana akram mainan akan lebih kepada lone pivot pada perlawanan ni. Tetapi peluang-peluang yang mereka cipta gagal disudahkan dengan baik. Itu adalah satu perkara yang merugikan bila main dengan banyak striker tapi hanya ada 1-0 sahaja. Mungkin perlawanan ni dijadikan sebagai tempat untuk bereksperimen ataupun masih lagi mencuba-cuba pemain yang sedia ada untuk memilih siapa yang layak untuk bermain dalam first 11 untuk saingan ataupun baki saingan liga yang akan datang, dan juga Shopee Cup yang akan datang, dan juga untuk Piala Malaysia nanti. Jadi tanpa membuang masa, mari kita masuk dalam ulasan perlawanan. Untuk ulasan perlawanan kali ini, saya akan mulakan dengan pasukan Terengganu. Apakah perkara positif yang kita boleh lihat pada pasukan Terengganu pada perlawanan ini? Perkara positif di first half, antara perkara yang kita boleh nampak adalah bagaimana corak serangan pasukan Terengganu adalah efektif di bahagian kanan dengan penggunaan Nik Sharif, dengan supportnya Azam Azmi, dan juga dengan berlakunya beberapa pertukaran position di antara Mini Odd dan juga Nurilo yang beraksi untuk gantikan tempat di kawasan right half space ataupun di kawasan half space kanan lah. Jadi apa yang dimaksudkan dengan efektif serangan di bahagian kanan? Okey, untuk game ni pasukan Terengganu akan lebih banyak melakukan serangan di bahagian kanan sebab mereka ada kualiti winger seperti Nik Sharif Hasifi, yang mana untuk game ni boleh saya katakan Nik Sharif Hasifi bermain dengan sangat baik di bahagian kanan untuk stay out wide ataupun stay di kawasan wide area untuk hold the touchline dan bergerak lebih bebas untuk carry forward the ball sebelum melakukan hantaran ke dalam kotak penalti. Dan dalam masa yang sama, bila mereka ada pemain yang boleh carry bola ke depan dan bermain lebih direct ke bahagian hadapan untuk penetrate dan juga masuk ke kawasan pihak lawan di kawasan wide area, Nik Sharif tak berkeseorangan. Sebaliknya dia sentiasa disupport oleh Azam Azmi, dan perkara ni yang memberikan pasukan Terengganu lebih efektif dalam fasa menyerang, terutamanya di bahagian kanan. Sebab apa? Sebab Azam Azmi boleh melakukan beberapa perkara. Yang pertama adalah overlap. Bermaksud sekiranya Nik Sharif berada lebih kepada half space kedudukan dia, maka Azam Azmi akan overlap untuk berada di bahagian wide area untuk covering tempat yang Nik Sharif tinggal lah. Dan bila dia buat overlap, dia akan mostly akan cross. Kalau kita tengok untuk game ni, Azam Azmi ada beberapa kali crosses yang dia lakukan hampir untuk di-execute oleh pemain-pemain yang receive the ball. Antaranya yang Azam Azmi buat adalah satu hantaran kepada Mini Odd, yang mana Mini Odd punya percubaan dihalang oleh nama David, dan gol Ubaidullah adalah satu hantaran yang baik daripada Azam Azmi. Jadi benda tersebut membolehkan ataupun kita boleh kata yang Azam Azmi untuk season ni daripada segi attacking style memang dia improve a lot daripada segi overlap, crosses, dan juga tak tergesa-gesa untuk release the ball, dan dia punya accuracy dalam melakukan hantaran adalah satu perkara yang meningkat naik untuk season kali ni. Memang tak sia-sia lah JDT beli. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita lihat untuk Azam Azmi, dia bukan sahaja pandai untuk covering on the wide area, tetapi dia juga banyak drift dalam kawasan right half space ataupun berada di kawasan lebih ke bahagian tengah lah, yang mana dia banyak buat underlap untuk receive the ball. So benda tu yang membezakan seorang attacking ataupun offensive fullback, yang mana dia pun tahu timing dia bila mana dia perlu ke tengah ataupun dia perlu untuk buat overlap. So underlap dan overlap dia pandai untuk buat benda tu. Dan dalam masa yang sama, pasukan Terengganu akan ada support daripada midfield mereka, iaitu Nurilo, yang mana untuk Nurilo dia banyak bergerak di half space lah untuk membantu kepada gerakan triangle di kawasan kanan ni. Dan Mini Odd dia
dia akan lebih banyak join the attack untuk berada dalam kotak penalty untuk receive the ball, ataupun more on the central area, ataupun untuk di bahagian kiri. Cumanya untuk game ni, waktu first half, bahagian kiri pasukan Terengganu mereka tak terlalu banyak overlapping, ataupun Safwan Mazlan tak banyak naik sangat untuk bantu Nur Hakim Hassan. Jadi Nur Hakim Hassan banyak isolated dan banyak bergerak secara keseorangan di bahagian hadapan, yang menyebabkan pergerakan dia agak terbatas. Dan untuk game ni juga, di first half, penggunaan Nelson Bonella adalah satu perkara yang kurang efektif. Even dia boleh untuk bergerak, tapi daripada segi man to man marking, pertahanan pasukan Penang berjaya menyebabkan Nelson Bonella tak berada dalam kedudukan yang bagus untuk receive the ball. Bahkan Nelson banyak kehilangan bola. Bila bola dapat kat dia agak heavy touch dan sebagainya, hilang bola. Bila dapat bola kat Nelson memang hilang. So benda tu agak merugikan lah. Tetapi untuk bahagian tengah, benda yang patut diberi pujian sebenarnya adalah kepada Akram Mahinan. Sebab apa? Sebab Akram Mahinan bertindak sebagai lone pivot. Dia berjaya untuk memastikan yang bahagian tengah advance di bahagian hadapan, iaitu Nurilo dan juga Ott, untuk lebih fokus kepada serangan dan memberi support. Dan Akram juga banyak membantu bahagian serangan dengan join the attack, dan dalam masa yang sama dia juga banyak backup bahagian tengah untuk bertahan. Tetapi benda ni juga dibantu dengan faktor pasukan Penang tak terlalu focusing untuk menyerang di bahagian tengah. Sebaliknya mereka lebih banyak untuk menyerang di bahagian wide area ataupun winger lah, flank. Jadi kalau pasukan Penang overload dan press bahagian tengah, saya rasa semalam Terengganu memang kena lah. Tapi sayang lah, benda tersebut mereka tak utilize, ataupun Penang tak nampak kelemahan tersebut, menyebabkan pasukan Terengganu boleh bukan bermaharaja lah, boleh untuk bermain dengan baik. Dan selepas itu, apa yang kita boleh nampak untuk game ni, berlakunya pertukaran di second half dengan kemasukan Safawi Rashid dan juga Ahya Rashid, yang mana bagi saya keputusan untuk mengeluarkan Nik Syarif Hasipi adalah agak awal, terlalu too early lah. Sebab Nik Syarif bukannya bermain dengan teruk, tetapi dia bawa masuk Safawi Rashid, yang mana Safawi Rashid lebih kepada player yang suka cut inside, yang boleh thrift ataupun masuk ke dalam, buat percubaan link up play dan sebagainya kan. Tetapi untuk pasukan Terengganu, sepatutnya mereka bawa keluar, kalau nak bawa keluar Nur Hakim Hassan is better bawa masuk Ahya Rashid, sebab Ahya Rashid can give more. Dan pada peluang semalam kita boleh nampak beberapa pergerakan daripada Ahya Rashid, cuba untuk create chance, dan dia sendiri dapat peluang daripada Safawi Rashid tapi tak boleh nak score kan. Tapi pertukaran yang dilakukan is too early lah bagi saya. And so sepatutnya stay dalam second half, dalam 15 minit 20 minit terakhir bawa masuk Safawi ataupun Ahya Rashid, will be a good choice lah. Sebab Nik Syarif dengan Hakim Hassan waktu tu tengah lagi on form as a real winger. So benda tersebut lah. Cumanya kalau nak buat pertukaran, mungkin boleh tukar Akinade CJ bawa masuk lebih awal, tapi winger still guna winger yang sama lah kan. Tapi saya tak faham, mungkin masih bereksperimen macam saya cakap lah. Tapi overall boleh saya katakan kelemahan tu ada, tapi sebab tak di-exploit oleh pasukan Penang, jadi kelemahan tu tertutup lah. Cumanya Rahadi is back lah dalam perlawanan ni, sebab dah lama Rahadi kena drop kan. Tapi cumanya bila Rahadi lama tak main, kita boleh nampak semalam dia banyak keluar lebih awal untuk nak selamatkan bola. Dia lebih keluar awal untuk attack the ball waktu pasukan Penang dapat set pieces, yang hampir menyebabkan pasukan Penang boleh score dengan kesilapan dia yang keluar tak dapat bola. So Rahadi dia kena balik dia punya dia kena kuatkan balik dia punya composure, kena confident dia balik, and timing dia balik semua as a goalkeeper. So benda tu boleh fix lah. Dan bahagian kiri pasukan Terengganu semalam pun banyak juga terexpose, sebab pasukan Penang banyak attack wide area. Nabil Abdi, Al-Hafiz, kalau kita tengok pertukaran Nabil Abdi, Al-Hafiz, selalu mereka bertukar, kadang-kadang Nabil kanan, Hafiz kiri, Hafiz kanan, Nabil kiri kan. So benda tu menyebabkan Safwan Mazlan daripada segi defensive side dia agak kurang untuk mark pemain-pemain winger ni, dan beberapa kali terexpose. Jadi untuk pasukan Penang pula, apa yang boleh saya katakan untuk game ni, mereka lebih banyak focusing dengan penggunaan fullback, support winger, mereka attack wide area, go through ke dalam. Tapi sayang, sebab striker mereka Rodrigo is not functioning very well. Benda tu memang memang obvious gila, tak function. Yang kedua, saya tak faham kenapa Hall dan Kevin digunakan
diletakkan sebagai winger lagi, padahal dia boleh bermain as a number 10, boleh jadi link up play yang sangat bagus. Saya tak faham Nabil Latif Hafiz. Nabil Latif is a good, boleh nampak berapa kali dia beat, tapi Hafiz masih lagi below par. Tak ada Adi Raub, nampak ketara lah. Penang tak boleh nak menyerang di bahagian kiri. Defensive wise, Disman Ankara, yang lain semua man to man makin dalam masalah, walaupun bermain dalam double pivot Syamil dengan juga Izzat, tapi mereka tak boleh nak bendung pergerakan daripada Nurilo dan juga Odds yang diserta dibantu oleh Akram. So banyak benda yang mereka kena fix sebenarnya, sebab saya pun tak faham kenapa Penang tak ubah formation sangat lah pada perlawanan semalam. Begitu juga dengan Terengganu. Like, kedua-dua tim masih lagi mencuba-cuba macam ni pre-season, padahal Liga and so rugi lah. Jadi itu je lah ulasan saya. Assalamualaikum.